Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi pelajaran kita untuk kita habiskan ayat yang ke-15 ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddu. Apa makna Allahu yastahzi'u? Allah yastahzi'u, dia memperolok-olokkan. Dia tu siapa? Allah. Itulah fa'il dia. Dia iaitu huwa, kembali kepada Allah. Bihim, mereka. Allah memperolok-olokkan mereka. Bi tak payah terjemah. Wa yamuddu, dia membiarkan, sedang membiarkan. Fa'il dia siapa? Kita menggunakan huwa ya, dhamir yang sering. Dhamir yang tersembunyi. Makna kita guna ni boleh juga, iaitu fa'il dia huwa. Kita menggunakan kaedah ini. Huwa tu siapa? Allah. Ya. Yang kalau kita jumpa huwa ni mungkin ada disebut, tapi kalau tak ada disebut, kita tetap menggunakan kaedah yang kedua. Ni kaedah satu, cari dhamir yang apa ni? Cari isim bagi depan. Kaedah kedua, cari dhamir yang tersembunyi. Apa makna yamuddu? Dia membiarkan. Mana maf'ulun bih? Hum. Kenapa? Dhamir malakat. Dhamir muttasil dengan apa? Ini dengan isim ke fi'il tu? Dengan fi'il. Dia mesti jadi apa? Maf'ulun bih. Apa makna maf'ulun bih? Yang kena. Perbuatan dia apa? Perbuatan dia yang itu, iaitu membiarkan. Siapakah fa'il dia? Dia, iaitu Allah. Siapakah maf'ul bih yang kena biarkan? Mereka. Jadi kita mesti dapatkan semua pola ayat. Mana perbuatan dia? Iaitu yamuddu. Yamuddu, dia membiarkan. Fa'il dia huwa. Maf'ul bih dia hum. Dia, iaitu Allah, yang melakukan perbuatan tu, iaitu membiarkan mereka. Mereka tu siapa? Orang munafik. Perkataan seterusnya ialah fi. Makna apa? Di dalam. Haraf apa tu? Haraf jar. Kemudian perkataan seterusnya apa? Tu ya ni. Ada dua perkataan yang digabungkan. Allah. Sekejap tuan-tuan. Ya, saya sedang mengajar ni di masjid. Dulu dah lain Bandar Baru Terbuka. Orang yang tahu apa kan. Sebab saya ada satu kelas lagi, iaitu di perpustakaan Raja Tun Uda. Itu kelas komunikasi saya di Perpustakaan Besar Shah Alam. Jadi sini apa? Bandar Baru Tun Uda lah kot. Rupanya sini Bandar Baru Uda. Silap ya. Okey, perkataan yang kita maklum ialah perkataan apa dia? Tughyan tak maklum. Dia him saja, fi, kemudian ni. Ini kalau kita nak tanda sebagai diagram daripada isim popular Kalau kita tak tahu tughyan mana apa, kita nak cari daripada 3 huruf. Macam mana? Ta,
Ya, kenapa? Dia ada pattern yang biasa digunakan oleh orang Arab begini, fa'lan, fa'lanun, atau kalau kita jumpa di sini, apa bunyinya tu? Atsyan. Macam mana bunyinya? Jaw'an. Okey, pattern-pattern macam tu berlaku penambahan alif nun di hujung. Maka punca perkataan ialah fa'ala. Kalau di sini aqasha, kalau ni jawa'a. Kalau di sini ta, ra, ya. Okey, itu tagha. Cuba cari perkataan tu dalam kamus. Apa dulu cuba? Cuba. Okey. That's right. 206. Ish, ada kucing. Tagha. Jumpa tak muka surat 206 paling bawah sekali kolom belah kiri. Jumpa tagha. Fi'il madhi bunyi tagha. Mana apa? Bawah sekali muka surat 206 belah kiri. Jumpa je? 206 tagha. Tagha dia telah melampaui batas. Fi'il mudhari' dia yatub, bermakna dia sedang atau dia akan melampaui batas. Dia punya masdar bunyi taghwan ataupun taghwanan. Okey, sampai situ. Kemudian tuan-tuan pergi ke muka surat 207, ada juga, tapi bukan tagha, dia bunyi taghiyah, baris yang kelima. Muka surat 207 kolom kanan. Kakak tak ada? Belum. La yujad al-qamus. Okey, jadi makna di situ kongsi-kongsi dulu. Taghiyah makna melampaui batas juga kan? Fi'il mudhari' bunyi macam mana? Yatagha. Masdar dia bunyi macam mana? Taghyan ataupun tughyanan. Inilah tughyan. Masdar. Apa maknanya? Kalau masdar macam mana kata terbitan? Melampaui batas, jadi keterlampauan batas, keterlampauan batasan. Keterlampauan lah, ya. Sebab saya tak biasa apa bela kucing. Saya kami mantap lagi banget. Tapi saya biasa ulang. Kampung dulu ulang nasi rumah atau separuh makan ini ayam iti ayah saya, makan kambing ayah saya pun ada. Ular sawur, ular tedung pun masuk. Yang hitam tu bukan ular tedung hitam. Tapi bukan menjadikan saya berani laki beli. Dia jadi fobia. Kambing saya boleh lah. Ayam saya boleh. Okey, apa makna tughyan? Keterlampauan. Okey, kalau dalam tafsir saya, dia keterlampauan di sini, tughyan disamakan dengan perkataan dhalal. Apa makna dhalal? Kesesatan, ya. Ditafsirkan keterlampauan ini dalam kesesatan mereka. Tughyan kenapa dia bagi bawah?
Okey, dia terletak selepas harf jar. Ada peranan kedua yang tuan-tuan mesti tahu, sebab isim tu tidak ada alif lam dan tanwin. Kenapa? Peranan kedua dia mesti dia akan jadi mudhaf. Maka him akan jadi mudhafun ilaih. Perkataan yang disandarkan kepadanya. Apa tanda dia? Bukan di muttasil dengan mesti jadi mudhafun ilaih. Ya? Tak pernah pelajaran tu kan? Tertinggal kan? Sebab setiap ayat Quran ada mudhaf ilaih. Jadi kalau kita terlupa, rugilah. Ya? Sebab mudhaf ilaih memang tak tercicir daripada setiap ayat Quran secara purata dia lah. Kalau ada yang tercicir, akan ada ayat Quran lain 2-3 kali ulang mudhaf ilaih. Ya? Kita kena kenal pasti ini isim. Sebab apa tanda isim? Baris bawah lagi selepas harf jar. Cuma kita bertanya kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Sebab dia mudhaf. Him akan jadi mudhaf ilaih sekiranya menepati teori ini, iaitu dhamir muttasil dengan isim. Ni dhamir muttasil isim, dia mesti jadi mudhafun ilaih. Tughyanihim maknanya kesesatan mereka atau keterlampauan mereka. Kalau dalam terjemahan ditulis apa? Kesesatan. Itu tafsir. Tughyan makna dhalal. Kemudian seterusnya ialah ya'mahuna. Ya'mahuna. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari'. Apa dhamirnya? Hum. Hum hum mana apa? Mereka. Kalau nak cari punca perkataan dia macam mana? Buang ya, buang waw nun. Maka punca perkataan ialah amuha ke, amiha ke, amaha. Tengok kamus. Jawapan dia tengok kamus. Sebab fi'il madhi sifir 1 yang 3 huruf mesti ikut Arab tersebut. Ya, tak boleh amaha ke amuha, kita tak dapat pastikan. Muka surat berapa tuan-tuan? Cuba laju-laju sikit. Ada min ain min ha, itu ammah, itu bukan. Itu mas jaga. Dia mesti ha. Mim lam ain mim ya. Tak ada lah tuan. Apalah, tak ada rezeki. Mim nun kata asia dan tak ada. Okey tuan-tuan, dah tutuplah. Tak ada rezeki. Maknanya beginilah keadaan orang yang mencari perkataan dalam kamus. Kadang-kadang jumpa, kadang-kadang tak jumpa. Bukan dia tak pandai cari, memang tak ada. Yang selalu berlaku kalau dia tidak mengetahui kaedah mencari perkataan, dia tak jumpa tu sebab tak reti cari. Ada anak murid saya seorang, dia dah 4 kamus dah Ustaz, semua beli. Saya cari ni tak jumpa, kecil lah ni, beli besar lagi tak jumpa juga. Ya, sampai 4 kamus ada. Ya, rupanya dia tak tahu cari punca perkataan. 4 kamus pun tak guna. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, kalau tengok terjemahan ya'mahun, mana apa? Kalau dalam terjemahan kita bimbang. Ya, ada lagi terumbang ambing. Kalau dalam tafsir saya yataraddadun, maknanya berbolak-balik. Ya. Kejap pergi tadi jumpa orang beriman, kata beriman, jumpa dia punya ketua, kata kami memperolokkan mereka. Jadi sentiasa mereka berbolak-balik, dalam keadaan berbolak-balik, ataupun terjemahan terumbang ambing. Ada terjemahan lain? Meraba-raba.
Itu semua keadaan cerita tafsiran kepada ni orang munafik. Yang sebenarnya kalau kita nak cepat, ya, sebab Al-Quran dia akan jaga rima ni. Sebab ayat-ayat sebelum ni semua diakhirkan dengan nun, ya, daripada atas, ya. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا يَشْعُرُونَ كَانُوا يَكْذِبُونَ لَا يَشْعُرُونَ لَا يَعْلَمُونَ نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Sebab dia nak dapatkan rima tu mesti sama, ya. Kalau susunan biasa untuk cepat faham, yang ini kena diletakkan mana? Di sini. Okey. Wa yamuddu, dia iaitu Allah membiarkan mereka ya'mahun, berbolak-balik, terumbang-ambing, terpinga-pinga fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka. Mereka tu siapa? Orang-orang munafik, ya. Ini balasan Allah pada perbuatan mereka. Ya, kat situlah dia terumbang-ambing, berbolak-balik mereka, di dalam kesesatan mereka tersebut. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Allahu yastahzi'u, dia memperolok-olokkan, bihim, mereka itu siapa? Orang munafik. Wa yamuddu, dia membiarkan, mereka orang munafik, ya'mahuna, ya, fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka. Okey, kita masuk ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-16. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya dah semak buku ni, tapi ada sikit-sikit lagi lah. Kalau saya tunggu memang tuan-tuan tak dapat buku lah. Untuk cetakan untuk tuan-tuan punya tu, saya minta dia cetak juga untuk dapatkan minggu depan. Ada sikit-sikit kesalahan ejaan bahasa Melayu dia, ya, sikit saja. Nanti kalau ada, kita akan betulkan di dalam kelas, ya. Jadi saya tak boleh sabar lah. Sebab pernah menanya kat dia, jadi saya dah ni, buku lama saya gini, ya. Kalau anak-anak murid Saudara Suhana dapat di sini, ya. Ini yang mula-mula dulu, tetapi setelah saya mengajar dan saya semak, saya buat penambahan dan saya tandakan semua ayat-ayat Quran supaya tuan-tuan balik rumah boleh rujuk. Sebelum ni tidak ditandakan, ya, dah ditandakan dan saya buat elok-elok lah, ya, begini. Dan harga dia 85, ya. Sebab dia harga kulit pun jadi besar. Sebelum ni harga ini terbagai-terbagai sikit, ya. Kata apalah tuan-tuan, insya-Allah. Jadi maknanya kalau dibandingkan ni, dia dah tertambah 100 muka surat lebih. Dan berdasarkan pada pengalaman, sebab macam beberapa tajuk tidak dimuatkan pada edisi yang pertama, jadi saya tambah. Berdasarkan keperluan, bila kita belajar ayat-ayat Quran, ada benda tajuk yang saya tak cover, saya tulis semula, Okay, insya-Allah. Ayat yang ke 16, ya tuan-tuan. Ulaika, ulaika, apa makna ulaika? Orang-orang itu. Isim ke fi'il ke haraf? Isim apa? Isim isyarah. Okey. Isim isyarah popular tak? Ya. Kalau seorang lelaki itu disebut macam mana? Itu orang yang, seorang lelaki yang, seorang lelaki itu. Itu. Zalika. Kakak punya diagram pink ada lagi? Ada. Okey, jangan lupa ni isim popular ni, Okey, dua orang lelaki itu
Itu isim mausul. Ni isim isyarah lil ba'id, untuk tunjuk jauh. Itu seorang lelaki itu zalika, dua orang lelaki itu zalika ataupun zainika. Ya, ingat lagi diagram kita tu. Jangan lupa. Kalau orang-orang lelaki itu ulaika, seorang perempuan itu tilka, dua orang perempuan tu tanika ataupun tainika. Sangat kurang penggunaan dalam Quran. Nanti saya masukkan semua isim popular ni. Tuan-tuan tak boleh kuasai, tuan-tuan buat latihan. Berpuluh ayat Quran saya masukkan sini. Okey. Tilka, tanika, tainika. Kalau jamak dia apa? Ulai. Sama juga. Orang-orang perempuan itu sama dengan lelaki itu. Okey, bila isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim memulakan ayat, dia akan jadi apa? Mubtada. Macam tadilah cerita dia. Mesti jadi mubtada. Mubtada baris apa? Baris depan. Kenapa tak bagi depan? Mabni. Cuba tengok isim mabni. Diagram warna purple. Apakah isim mabni yang pertama? Dhamir. Yang kedua isim isyarah. Ni dia sampai kiamat tak akan berubah. Walaupun dia mubtada, sepatutnya bagi apa? Depan. Tetapi dia tak akan jadi ulaiku. Tuan-tuan pun ketawa kan? Sebab memang tak disebut ke Arab begitu. Ulaika akan jadi mubtada. Mana khabarnya? Alladzina, ya. Kalau tuan-tuan nak terjemah alladzina sebagai khabar, kena tahu terjemah khabar. Saya dengar dia cakap tuan-tuan, tak betul tak salah. Khabar bagi apa? Bagi depan juga kan? Kenapa tak bagi depan? Mabni. Ini mabni kah? Ini isim apa ni? Isim mausul. Kalau tak percaya, cek diagram warna purple. Pendetailan dia dalam diagram warna pink. Tetapi nak kata isim tu mabni, apa makna mabni? Kebal, tak akan berubah walaupun apa terjadi. Ya, termasuk dalam diagram warna purple tu. Yang pertama dhamir, yang kedua, yang ketiga isim mausul ni. Kalau tak ingat isim mausul, baru rujuk diagram warna pink sebab dia sangat popular. Seorang lelaki yang, macam mana bunyinya? Allazi, dua orang. Allazani atau orang-orang lelaki yang. Allazina, seorang perempuan yang. Allati, dua orang. Ataupun orang-orang perempuan yang. Allai ataupun allati. Tuan-tuan kuasailah secepatnya. Ya. Apa ni? Diagram warna pink ni kerana dia akan memudahkan kita belajar bahasa Arab. Saya dah cakap dah ni dalam ni. Ni penemuan kita. Bukan orang lain tak temu. Memang ulama-ulama dulu akan menumpukan ni. Tapi kita tidak tahu falsafah di sebalik itu. Kenapa ditumpukan isim mausul, dhamir, isim isyarah, istifham, zaraf? Kenapa ini benda pelajaran awal dalam kitab-kitab Arab? Rupanya ini akan berulang-ulang. Kalau kita menguasai dia, maknanya kita akan selesaikan hampir separuh daripada pelajaran bahasa Arab itu. Jadi kita kena tengok di sini. Okey, dua-dua ni adalah mabni. Ya. Kalau kita kata Muhammadun tayyibun, macam mana nak terjemah? Muhammad adalah seorang lelaki yang baik. Okey, maknanya kita terjemah mubtada khabar dengan sengkang adalah. Kalau kita nak kata ulaika alladzina mubtada khabar, cuba terjemah ulaika orang-orang itu. Ya, tengok ya, kalau kita nak kata mubtada atau subjek, mesti benda tu spesifik ya. Dikenali. Itu dikenali tak? Siapa tu? Orang munafik tu, yang baru cerita tadi tu. Ya, orang-orang itu iaitu orang munafik memang dikenali. Sebab kita dah tunjuk orang tu. Dah tunjuk mesti tahu. Jangan tunjuk muka apa je. Yang itu orang mimpi.
tunjuk mesti spesifik, kenal dah. Orang tu iaitu orang munafik itu adalah, nampak tak? Itu cara mubtada khabar. Ya, adalah alladzina, orang-orang yang. Apa perkataan seterusnya? Kalau sebut satu-satu itu sebenarnya asal. Sebab perkataan dia berasal daripada huwa. Huwa bunyi macam mana? Ishtara. Dia telah membeli. Di sini membeli ke menjual? Dia kata terjemahan. Kalau kita punya terjemahan, membeli. Okey. Ishtara. Ini perkataan dia. Kalau ini sifat berapa ni tuan-tuan? Pattern dia. Pattern dia kalau tuan-tuan nak tengok ialah fi'il madhi ifta'ala. Sifat berapa? Ifta'ala. 7. Okey. Tak apa tuan-tuan, kalau tersilap pun bagus. Supaya kita belajar. Sebab daripada sini kita akan tahu mencari punca perkataan dalam kamus. Punca perkataan dalam kamus ialah sifat 1. Sifat 1 bunyi apa? Mesti fa'ala. Jadi penambahan yang berlaku kepada sifat 7 ialah apa? Alif lagi? Tak. Kalau di sini kena buang alif, tak. Maka punca perkataan ialah syara. Sebab tu anak murid saya tumpak kamus tak jumpa. Kamus pertama ishta tak jumpa, beli kedua ishta memang tak jumpa lagi. Sampai 4 kamus ishta tak jumpa. Tapi sekarang ni kamus zaman sekarang ni cari ishta dah jumpa. Sebab pengarang dah tahu memang budak-budak tak reti nak cari punca perkataan. Jadi dia kena tulis begini, akhirnya jumpa. Dah ada banyak dah sekarang kamus-kamus terkini macam Oxford baru tebal, ya, dia dah buat macam ni. Sebab susah, orang tak jumpa cari 4 buah tak jumpa. Tapi saya akan mengajar tuan-tuan cara yang asal, mengembalikan perkataan kepada punca. Ya, sebab kalau kita tengok sifat 7, maka penambahan dia ialah alif dengan ta. Punca dia ialah fa'ala. Bermakna di sini punca dia syara ya. Cuba cari. Shin ra. Shin. Keseluruhan 167 jumpa tak? Kamus yang sama ke? Sama Oh. Ini boleh dapat di Johor Macam mana kakak dapat? Ustaz sana belikan? Sendiri? Ustaz lain? Bagus tak? Siapa-siapa tak ada kamus dekat Johor ni tak ada. Kami mesti ada Johor. Tak apa boleh. Sebab Kak Gaya tak ada lagi. Okey, punca perkataan ialah syara. Apa makna syara? Membeli atau menjual. Fi'il mudhari' bunyi apa? Yashri. Masdar bunyi syira'un. Okey, cuba tuan-tuan turun ke bawah. Jumpa tak perkataan berkenaan? Ishtara. Makna dia apa? Membeli. Perkataan syara dengan ishtara memberi makna yang sama. Okey? Tetapi kalau tuan-tuan cari dalam kamus kita daripada ishta, memang tak jumpa. Okey, mari kita jalankan fi'il madhi ni. Ini fi'il madhi ni apa dhamir dia? Apa dhamir dia tu? Ada tak penambahan di hujung? Tak berlaku penambahan di hujung, bermakna dhamir dia ialah huwa. Huwa ishtara, makna dia telah membeli. Okey, cuba jalankan. Ini juga saya akan tunjuk buku kita macam mana menjalankan
fi'il yang hujung dia ada alif atau waw atau ya yang tak ada baris. Macam mana ya? Okey, cuba ikut saya Huwa ishtara. Huma ishtaraya. Hum. Bukan. Nah, tu dah masuk real mudhari'. Bukan ishtaru. Dia bunyi ishtara. Sekiranya ada haraf ilah, dia tak jadi katabu. Itu senang, yang tak ada sakit. Kalau sakit dia akan jadi ishtarau. Apa makna ishtarau? Telah membeli. Okey, cuba ikut saya semula. Huwa ishtara. Huma ishtaraya. Hum ishtarau. Ya, dia hilang Hiya ishtarat. Ada ya tak? Tak ada. Huma ishtarata. Hunna ishtaraina. Ada tak ya dia? Ada semula. Sebab kita nak matikan. Bila kita dapat ishtaraina sampai ke bawah, semua akan jadi ishtaraita, ishtaraituma, ishtaraitum, sampai ishtaraitu, ishtaraina. Apa makna ishtaraitu? Ya, aku telah membeli. Ya. Punca perubahan fi'il madhi daripada hunna. Kalau tuan-tuan betul hunna, sampai ke bawah akan jadi betul. Ya. Hunna akan jadi ishtaraina. Lepas tu jadilah ishtaraita, ishtaraituma, ishtaraitum, sampai ke bawah. Okey, habis. Sekarang ini satu masalah yang tuan-tuan semua macam tak berapa tepat menyebut tadi. Apa perkataan selepas dia? Kebanyakan kita menyatakan ishtarahu. Sebenarnya dia adalah ishtarau. Ya. Ni jangan lupa bawa minggu depan. Okey. Sebab tu dia tak padam lagi tu. Saya nak padam. Semua dah buruk sangka kat saya dah. Ishtarau makna mereka telah membeli. Apa perkataan selepas dia? Al-dala. La. Okey. Ini macam mana dia boleh berbunyi ishtarau? Ya, dia ada dua huruf yang mati di sini, ishtarau dengan al. Kalau sebut satu-satu dia akan bunyi ishtarau ad-dalalah. Jadi bila dua huruf yang mati tak boleh berbunyi, maka dibunyikan waw itu dengan baris depan supaya dia boleh bersambung. Sebab tu dia jadi ishtarawud dalalah. Asalnya ishtarau ad-dalalata. Mereka telah membeli kesesatan. Macam kita baca wa ulaika hum al-muflihuna. Kan dua huruf yang mati, macam mana nak sambung? Humul muflihun. Ini jelaslah tuan-tuan nampak dibariskan humul muflihun. Begitu juga dibariskan. Jadi biasanya orang kita tak salah membaca. Macam kita baca Al-Quran wa ana min al-muslimina. Macam mana nak baca? Minal muslimin. Betul juga. Betul lagi. Kenapa kita dibariskan begitu? Okey, macam kita baca Al-Quran kul. Lepas tu Allahumma. Macam mana nak baca? Qulillahumma. Macam mana boleh betul pula tu? Sebab ada baris. Dia tolong bariskan 1, 2, 3. Betul. 4 pula. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul. Ya. Oh, banyak kutiba alaikumus siyam pun ada. Kutiba alaikumul qisas pun ada.
kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan. Khairan. Okay. Al-wasiyatu. Macam mana tuan-tuan nak baca? Tak ada pun barisnya. Inilah teori menyambung dua huruf yang mati. Macam mana Quran Majid kita dulu ada apa? Nun kecil. Kerana ini hukum apa ni? Tanwin bunyinya macam nun mati. Sama tak bunyi khairan? Sama tak? Sama. Lepas tu al-wasiyatu. Ada dua huruf yang mati tak boleh nak disambungkan. Kalau sebut satu-satu ialah khairan al-wasiyatu. Tapi macam mana nak sambungkan? Khairanil wasiyah. Maka ditaruh nun kecil ni dulu. Sebagai kalau nun besar nampak salah sangat. Kalau nun kecil tetapi dalam mushaf Usmani tidak diizinkan. Kerana dia menambah daripada persepakatan ulama para sahabat yang menulis begini. Yang ini yang orang semua min khairul ni. Itu bacaan dia salah lah. Kena baca khairanil wasiyah. Macam kita baca qul huwallahu ahadun Allahus samad. Macam mana nak sambung? Qul huwallahu ahadun lillahus samad. Itu macam mana perkataan ahadun ni? Dun bunyi nun mati. Mati nak disambungkan dengan yang mati lagi, maka dibariskan huruf yang pertama. Maka ini dibariskan apa? Dengan baris depan kerana ini lebih ringan disebut. Bukan humil, bukan humal, humul. Tengok dia ringan. Ini min. Jadi minal itu yang ringan daripada minil. Minal, minul, minal. Ini Qulillahumma. Kenapa pula nipis pula Allah tu? Baris bawah sebelum Allah. Jadi sebab tu bukan qulillah kan? Tapi kalau sebut satu-satu qul Allahumma. Itu tebal kalau sebelum dia baris atas. Jadi yang biasanya ini orang tidak tersilap kerana dibariskan dalam Quran. Yang ini selalu tersilap sekiranya tidak diperasani. Membaca khairal itu salah. Sepatutnya khairanil wasiyah ahadu nillahus samad. Kalau kita sambungkan kan. Jadi ini bukan pelajaran tajwid saya lah. Tetapi saya nak menyatakan di sini baris depan ini adalah untuk menyambung dua huruf yang mati. Asalnya ishtarau. Apa makna ishtarau? Mereka telah membeli ad-dalalata, kesesatan. Okey, daripada man. Nampak tak? Nampak. Kalau tak nampak, boleh tengok CD ya. Okey, ishtarau. Fi'il apa tuan-tuan? Fi'il madhi. Bila fi'il madhi cari apa? Fa'il. Kalau kita jumpa fi'il madhi majhul, kena cari apa? Itu naib fa'il. Okey, fa'il dua kaedah mencari. Pertama cari isim baris depan. Kalau melibatkan dhamir dia huwa atau ya. Ini apa dhamir dia? Hum. Ini hum kan? Semula huwa ishtara. Cuba jalankan fi'il madhi huwa ishtara. Ma ishtara ya. Hum ishtara. Bukan ishtara. Bukan ishtaru, ishtarau. Mereka telah membeli. Kita tak boleh cari isim bagi depan kerana dia bukan huwa dan hiya. Kita kena cari dhamir yang tersembunyi. Apa ni? Jadi fa'il dia ialah hum. Mereka telah membeli. Perbuatan dia membeli. Siapa membeli?
mereka. Cuma itu ganti nama diri. Ganti nama diri kena tahu siapa punya diri. Tak faham tak? Al-munafiquna. Al-munafiqun. Membeli ada tak yang kena beli? Apa dia? Ad-dalalah. Maka dia dipanggil apa? Maf'ulun bih. Ya, ad-dalalata. Apa tanda maf'ul bih? Baris atas. Dua kaedah mencari maf'ul bih. Pertama, isim baris atas. Kalau simpulan pelajaran kita maf'ul bih. Dua juga cara cari dia. Pertama, cari isim baris atas macam tu. Ataupun yang lebih mudah kalau kita terjumpa DM di FL. Mana-mana dhamir yang muttasil dengan fi'il. Misal kata mereka telah membeli. Ishtarau. Mereka telah membelinya. Kesesatan itu muzakkar ke muannas? Ad-dalalah muannas ke muzakkar? Muannas. Kalau kita muannas nak guna hu ke ha? Misal kata ishtarau ha. Mesti ha ni akan jadi maf'ul bih. Apa makna ishtarau ha? Ishtarau, mereka telah membeli ha akannya. Ya, kalau dalam kitab tu lah mereka telah membelinya, nya mungkin kesesatan. Ada dua teori mencari maf'ul bih isim bagi atas seperti itu. Ataupun kalau ditukarkan kepada dhamir sekata ni, dhamir yang muttasil dengan fi'il, mesti jadi maf'ul bih. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ada dua perkataan. Pertama bi. Haraf apa tu? Haraf jar. Al-huda mana apa? Petunjuk. Al-huda, petunjuk. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Okay. Apa tanda isim? Alif lam. Kenapa isim tu tak berbaris di bawah? Kerana walaupun terletak selepas harf jar. Mabni ada tak dalam teori mabni di situ? Dia tak ada. Dia bukan mabni lah. Dia ada satu isim yang hujung dia ada ya tak bertitik. Ya tidak bertitik ini dipanggil alif. Alif maksurah. Ini banyak. Yang juga alif maksurah sebahagian daripada tanda muannas. Apa makna muannas? Perempuan. Tak padam lagi tu. Tak padam, tak jadi. Okey, tanda muannas pertama ialah ta marbuta. Ustazah. Ustazatun. Ta marbuta. Itu jelasnya kita belajar daripada awal dengan ustaz dulu. Tanda satu. Tanda dua, ini ada dalam buku kita nanti, ialah tu. Apabila hujung dia ada alif maksurah, macam huda, atau di sini bunyi macam mana? Yusra. Kalau macam ni bunyinya bushra. Ya, kalau macam ni bunyinya dia bunyi alif. Itu alif maksurah dipanggil. Ya. Itu juga tanda muannas. Dan yang ketiga, kalau kita jumpa yang huruf dia ada alif hamzah, dia panggil alif mamdudah, panjang. Saya kata disebut warna merah kalau perempuan hamra. Ini biasa untuk color lah. Kalau aswad akan jadi sauda. Macam tu. Alif hamzah tu merupakan tanda muannas juga. Kalau ulama taklah. Aulia itu bukan. Itu sebahagian daripada tanda, insya-Allah. Bil huda. Habis ayat tu? Belum. Okey, tetapi di segi makna kita boleh faham dari situ. Cuba terjemah mubtada khabar ulaika. Orang-orang itu, iaitu orang munafik itu adalah alladzina, orang-orang yang ishtarau
Mereka telah membeli ad-dalalata, kesesatan itu, yang kita ketahui itu, bil huda, dengan petunjuk. Membeli itu kalau dalam tafsir saya dia kata istabdalu. Apa makna istabdalu? Mengganti atau menukar. Mereka meminjam perkataan membeli, tetapi maknanya menukarkan kesesatan dengan petunjuk. Lalu dia orang ambil kesesatan itu, dia gantikan daripada petunjuk yang Allah telah berikan kepada mereka. Ikhtaru al-kufra wa taraku al-hidayata. Mereka telah memilih kekufuran dan meninggalkan petunjuk. Okey, sikit lagi tuan-tuan. Dah betul ke jam kita tu? Ya. Hebatnya. Okey, seterusnya tuan-tuan, fa. Ada dua perkataan fa. Maka ma Apa yang? ini bukan ma apa yang, ma nafi. Ya. Kalau kita nak menafikan fi'il madhi, kita guna ma. Kalau kita nak menafikan fi'il mudhari', guna la. Ini kebiasaannya. Misal kata saya tidak membaca Al-Quran semalam, kita kata ma qara'tu Al-Quran semalam bil amsi. Saya tak baca Quran semalam. Kalau hari ini saya tak membaca Al-Quran, la aqra'. Saya tak baca Al-Quran hari ini, al-yawma, pada hari ini. La aqra'u Al-Quran. Menafikan fi'il madhi gunakan ma. Salah langsung kalau guna la qara'tu, salah. Ya, kalau menafikan fi'il mudhari' guna la aqra'u. Kalau guna ma, betul tak? Boleh. Ya. Maknanya orang Saudi, saya suka dengar dia, selalu dengar dia tak sebut la aqra'u, dia sebut ma aqra'. Juga boleh. Jadi fi'il tetapi yang popular diguna la, tetapi menggunakan ma juga betul. Ya. Bagi salah tak boleh. Dalam fi'il bagi tak boleh. Madhi tak boleh. Siapa sebut la qara'tu salah. Ya. Menafikan fi'il madhi hanya menggunakan ma sahaja. Okey. Fama, lepas tu rabihat. Apa makna rabihat? Fi'il madhi apa dhamma dia? Dia. Hiya. Cuba jalankan sekejap. Huwa rabiha. Rabiha. Huma rabihahum. Rabihu. Hiya rabihat. Ia telah untung. Kalau ma rabihat, ia tak untung. Rabah, ini orang Arab sebut rabah, keuntungan. Kalau dia punya masdar, ini perkataan yang tidak digemari, tidak digemari oleh orang Negeri Sembilan, walaupun maknanya betul. Maknanya hebat. Rabah makna apa? Untung. Tapi orang Negeri Sembilan tak suka rabah. Rabah. Ada di Negeri Sembilan satu restoran, tapi alhamdulillah tak rabah-rabah. Nama dia rabah. Yang menjadikan dia tak rabah ialah sebab restoran itu nama Rabah Maju. Kalau tak percaya tuan-tuan, pergilah Senawang. Saya selalu balik sebelum sampai Kuala Pilah tu ada restoran Rabah Maju. Bukan Rabah, Rabah Maju. Dia nak ambil perkataan rabah tu untung. Tapi kat Negeri Sembilan, rabah tu mana? Jatuh, rabah. Itu orang Negeri Sembilan tak gomah. Tak suka. Satu lagi orang Negeri Sembilan tak suka perkataan yang sangat baik dalam bahasa Arab. Apa dia? Iaitulah perkataan ni. Maknanya orang yang taat kepada Allah. Dia sebut apa? Qanit. Memang tak nak orang bagi dah.
Kalau ni mesti akan ditentang oleh datuk nenek moyang mereka. Kalau macam ni nama anak kau, dia kata tak bosar-bosar lah. Sebab orang ni sebenarnya sebut kenit tu konit. Tetapi konit sini sangat baik, ya? Seorang lelaki yang patuh kepada Allah. Tuan-tuan orang Johor boleh nama anak konit, ya? Tapi jangan panggil kenit. Konit. Tapi kalau perempuan tak nampak sangat lah. Kalau perempuan macam mana? Konitah. Konitah. Konitah nampak okey, ya? Lambatlah nak gitu. Fama rabihat, mana fa'il dia tuan-tuan? Fi'il madhi, mana fa'il dia? Kalau dia tengok dulu, ada tak isim bagi depan dia? Yang tak, apa dia? Itulah fa'il. Kita bila jumpa buah dia, cari dulu isim bagi depan, iaitu tijaratu. Apa makna tijaratu? Itulah fa'il dia. Yang tak untung tu apa? Perniagaan. Kenapa dia bagi depan fa'il? Dia tak ada alif lam dan tanwin. Mudhaf. Hum jadi mudhafun ilaih. Okey, cuba tuan-tuan terjemah fama. Tidak. Okey, biasanya kalau terjemahan tua maka tidak beruntung tijaratuhum oleh perniagaan mereka. Itu kalau kita tualah. Kalau terjemahan moden maka perniagaan mereka tidak untung, ya? Mana perniagaan mereka yang membeli kesesatan dengan petunjuk tak untung, merugikan. Lepas tu wa maknanya kan, ma dia akan menafikan fi'il apa? Mu ke ma? Madhi. Apa madhi dia? Kanu. Ingat kanu, kalau kana mana apa? Adalah dia. Kalau kanu adalah mereka. Ma kanu tidak adalah mereka, tiadalah mereka, ya? Itu bila tiadalah mereka. Mereka ni siapa? Orang munafik. Muhtadina. Apa makna muhtadin? Orang-orang yang mendapat petunjuk. Okey, cuba tuan-tuan terjemah. Wa ma kanu. Tidak adalah mereka akan jadi tiadalah mereka. Mereka itu iaitu orang munafik. Muhtadina, orang-orang yang mendapat petunjuk. Last kali, ya. Ulaika, iaitu orang munafik itu adalah orang-orang yang ishtarau, mereka telah membeli ad-dalalata bil huda, dengan petunjuk. Fa ma rabihat, tidak beruntung. Boleh tak sebut dia? Kerana fa'il dah ada, tak boleh sebut dia, Tidak beruntung perniagaan mereka. Ataupun kita sebut fa'il, maka perniagaan mereka tidak beruntung. Wa makan, tidaklah mereka atau tiadalah mereka orang munafik itu muhtadina, orang-orang yang mendapat petunjuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.